Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 2 usaha. Cikgu harapkan semua berada dalam keadaan sihat, okey, bersama keluarga dan hari ini kita nak sambung semula tentang pelajaran kita pada minggu lepas iaitu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar? Okey, jadi teruskan bersama-sama cikgu. Okey. Jadi untuk hari ini apa yang kita nak belajar ialah tentang kepentingan tumbuhan. Okey, kita dah belajar hari itu tentang bagaimana tumbuhan bercambah, apa peringkat-peringkat dia daripada biji benih sehinggalah menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian kita pun dah belajar apakah keperluan tumbuhan untuk tumbuh, untuk bercambah dan juga untuk membesar minggu lepas. Dan hari ini kita nak tengok tentang ataupun kita nak belajar tentang menyatakan 4 kepentingan tumbuhan kepada hidupan lain. Selain daripada tumbuhan, apa yang memerlukan tumbuhan ni? Apa pentingnya tumbuhan kepada hidupan lain, termasuk kita lah. Okey, dan juga mengenal pasti kepentingan tumbuhan berdasarkan maklumat ataupun situasi yang diberi. Okey, jadi kat rumah kita kan ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan di ladang, di kebun, di mana-mana saja kita dapati ada pelbagai tumbuhan dan tumbuhan ini sebenarnya ada kepentingan ataupun fungsi-fungsi dia. Jadi apa fungsi dia yang kita nak belajar hari ini? Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini daripada buku teks kita juga. Okey, di mana salah satu tumbuhan berfungsi ataupun berperanan sebagai habitat. Apa dia habitat? Habitat tu adalah tempat tinggal haiwan. Jadi setengah tumbuhan dia memang menjadi tempat tinggal haiwan. Contohnya haiwan seperti burung belatuk, ada beberapa juga jenis serangga yang tinggalnya di dalam pokok. Dia buat lubang dekat pokok dan pokok itu menjadi tempat tinggal dia. Ataupun dia buat sarang pada pokok. Zaman dahulu pun ada juga manusia tinggal di atas pokok. Jadi pokok tu jadi tempat tinggal bagi hidupan tertentu. Tapi sekarang ni kepada haiwan lah. Okay. Yang kedua, menjadi sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Jadi untuk pengetahuan kamu, okay, tumbuh-tumbuhan ia berfungsi juga untuk menghasilkan oksigen. Apa guna oksigen tu? Oksigen tu adalah sejenis gas yang digunakan untuk manusia dan haiwan bernafas. Apabila kita menarik nafas, kita sebenarnya menyedut lebih banyak gas oksigen dan ia sangatlah diperlukan untuk kita dan juga haiwan untuk bernafas. Kalau tak ada oksigen, kita tidak boleh bernafas. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tumbuhan berperanan sebagai sumber ubat untuk manusia dan juga haiwan. Jadi ada setengah tumbuhan kita boleh jadikan dia sebagai sumber ubat-ubatan. Contohnya sirih, boleh digunakan untuk merawat hidung kita yang berdarah, boleh sumbat sirih. Lagi apa lagi? Ada beberapa jenis tumbuhan lain. Contohnya pokok-pokok herba, pokok misai kucing, pokok aloe vera yang digunakan untuk merawat luka dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat ialah sumber makanan. Jadi kita tahu setengah tumbuhan dia menghasilkan buah ataupun dia hasilkan sebagai sumber sayur-sayuran. Jadi itu semua untuk siapa? Untuk kita dan juga haiwan makan. Jadi selain daripada udara untuk bernafas, kita juga perlukan makanan kan. Dan makanan hanya boleh dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan buah. Dihasilkan apa lagi? Ubi kentang dan sebagainya untuk kita makan. Okey. Jadi soalan kebat. Okey, selain daripada 4 yang cikgu sebut ni, apa lagi kepentingan tumbuhan kepada manusia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey. Yang paling mudah sekali lah bila kita dekat kelas, kita dekat di mana-mana, kita dekat sekolah, kita perlukan kertas, betul? Pada buku kita ada kertas untuk menulis, untuk membaca. Jadi tahukah kamu bahawa kertas itu dihasilkan daripada tumbuhan? Okey, jadi kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, mana kita nak dapat kertas? Itu salah satu lagi
fungsi tumbuhan kepada kita, tapi bukanlah semua tumbuhan boleh dibuat kertas, ada tumbuhan tertentu saja. Okey. Kemudian yang kedua, kita tengok rumah kita. Bagi yang tinggal di rumah batu mungkin tak perasan sangat. Tapi yang tinggal di rumah papan, kita akan dapati sebahagian besar rumah kita tu akan diperbuat daripada papan ataupun kayu. Jadi mana datang kayu tu? Datangnya dari tumbuh-tumbuhan lah. Pokok balak dan sebagainya tu membekalkan kayu kayan kepada kita untuk kita buat rumah dan juga untuk buat perabot. Apa dia perabot? Contohnya macam almari kayu, kerusi kayu dan sebagainya lah. Okay, jadi itu salah satu lagi lah kepentingan tumbuhan kepada manusia. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya ni. Okay, kita tengok ini dia. Okay, jadi macam cikgu sebut tadi, ini contoh-contoh dia, habitat ataupun tempat tinggal untuk haiwan. Kita tengok gambar utama, ini sarang semut, dibuat pada dahan pokok, dia tak buat atas tanah. Jadi semut jenis ni dia perlukan tumbuhan untuk dia buat sarang. Okay, jadi tumbuhan tu jadi tempat untuk dia membina sarang dia. Yang kedua, nampak tak ni dia menjengah. Apa benda ni? Macam tupai, tapi bukan tupai ni. Sejenis haiwan mungkin lebih kurang macam tupai juga, dan macam tikus juga mungkin. Jadi dia buat sarang dia, tempat tinggal dia pada tumbuh-tumbuhan kat situ. Dia gunakan tumbuhan yang dah mati tu, pokok daun-daun kering, dia buat pada pokok juga. Okey. Kemudian yang ini macam tupai lah juga ni. Dia buat sarang ataupun buat tempat tinggal dia pada lubang-lubang di pokok kayu. Okey, jadi ini jadi tempat tinggal untuk haiwan ni. Dan yang terakhir ni, kalau kita nak tahu ni, macam burung belatuk kan, memang dia punya paruh kuat supaya dia boleh membuat lubang pada pokok sebagai tempat tinggalnya. Okey, jadi ini adalah contoh 4 haiwan yang menjadikan tumbuhan itu sebagai tempat tinggal dia. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, sebagai sumber makanan, ni macam cikgu sebut tadi lah. Ni tupai ni dia makan buah. Ni adalah beberapa jenis buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk kita dapat makan. Okey, di bawah tu ni burung ni, ataupun ada beberapa jenis serangga yang dia menyedut manisan daripada bunga. Dia bukan dalam bentuk buah tapi dia sedut manisan daripada bunga tu sebagai sumber makanan dia sebenarnya, bunga tu. Dan ini kita biasa nampak lah ni, lembu dia makan apa? Makan rumput. Jadi rumput tu sebagai sumber makanan kepada lembu tu. Okey, seterusnya ni dia sumber ubat-ubatan. Yang atas ni apa ni? Macam ginseng, jenis herba lah. Okey, yang ini aloe vera, betul? Aloe vera ni biasanya untuk kita merawat luka lah. Okey, ataupun kita panggil dia sebagai pokok lidah buaya. Kita panggil dia lidah buaya, tapi nama saintifik dia aloe vera. Okey. Yang ini pokok misai kucing yang biasa orang buat teh. Okey. Teh misai kucing. Itu pun bagus juga untuk kesihatan kita. Jadi ini adalah sumber ubat-ubatan yang kita boleh perolehi daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya kita tengok yang mungkin yang terakhir. Sumber udara bersih. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau kita orang yang suka pergi bercuti, dia akan memilih tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Kat situ udaranya nyaman. Lebih banyak tumbuhan, lebih banyaklah tadi gas oksigen yang boleh dihasilkan dan udara di situ lebih nyaman. Okey, kita tengok kat sini. Ni di bandar. Sengaja orang tanam tumbuh-tumbuhan ni. Untuk apa? Untuk dia membekalkan oksigen. Kita tahu di bandar pokok-pokok kurang, yang banyak asap mungkin. Jadi kita perlukan tumbuh-tumbuhan untuk memberikan kita lebih banyak oksigen kat situ. Okey, di taman-taman, di tempat laluan pejalan kaki, tempat orang berbasikal, banyak ditanam pokok-pokok supaya kita dapat menghirup udara yang segar sewaktu berekreasi. Okey, ni salah satu contoh lagi. Di mana ni kalau nak tahu? Di Cameron Highland. Okey, banyak lagi tumbuh-tumbuhan dekat situ. Jadi udaranya lebih segar kalau nak dibandingkan dengan di kilang-kilang, di bandar-bandar. Okey,
Jadi udaranya tu lebih segar dan lebih memberikan kita kenyamanan. Okey, macam tu. Jadi inilah tu peranan tumbuh-tumbuhan. Jadi cikgu rasa setakat itu saja yang kita nak belajar hari ini. Okey. Jadi tak susah kan? Okey. 4 kepentingan tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan lain. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan bolehlah jawab soalan yang telah pun cikgu sediakan. Jadi untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okey.